Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Najib Arif langsung dari World Trade Center Kuala Lumpur dan ini adalah cerita seperti biasa cerita kami paparkan kepada anda semua. Usaha warga kerja Astro Awani mengumpul bahan berita yang kami paparkan di laman web kami astroawani.com dan juga setiap buletin Awani dan sudah pasti Awani 7.45 juga pada malam nanti. Baik, pada jam ini kita tertumpu pada hari ini sambutan hari perayaan Christmas yang disambut oleh penganut agama Kristian di seluruh dunia dan juga di Malaysia sudah pasti meriah. Namun dalam keadaan norma baharu, tidak sah kalau kita tidak melihat sambutannya di Sarawak yang sudah pasti ini antara sambutan perayaan yang besar juga di sana dan juga rakan setugas Nuzuluddin sudah membuat liputan sejak awal pagi tadi bersama dengan rakan setugas yang lain. Kita nak terus saja bersama dengan Nuzul yang bersedia pada ketika ini. Nuzul, bagaimana untuk kita memahami kerana di Sarawak ini yang paling penting untuk orang semua orang memahami bahawa budaya di sana iaitu berkaitan dengan sambutan setiap perayaan itu adalah meriah sekali, terutamanya untuk ahli keluarga ataupun keluarga yang mempunyai pelbagai anutan agama dan sebagainya. Pada tahun ini bagaimana perbezaannya dan juga kemeriahannya kalau boleh digambarkan? Baiklah Najib, terima kasih. Sambutan Hari Perayaan Christmas di Sarawak ini sangat satu perayaan yang sangat dinanti-nantikan kepada untuk difahami Sarawak memiliki lebih daripada 2.8 juta penduduk dan majoritinya adalah daripada kaum Bumi Putra, daripada kaum Dayak, Iban, Bidayuh dan sebagainya. Dan seperti tahun ini kebanyakan perayaan akan mengalami sambutannya sedikit menurun ataupun sedikit berbeza mengikut kelaziman baharu, termasuklah Christmas kali ini. Dan 2 hari semenjak 24 sehinggalah 25 hari ini kita mengikuti perkembangan semasa bagaimana sambutan Christmas ini diadakan oleh penduduk di Sarawak. Tidak kira di bahagian bandar ataupun di kawasan pedalaman, kita mengikuti secara dekat apa antara aktiviti-aktiviti yang dilaksanakan oleh penduduk khususnya penganut agama Kristian bagi mempersiapkan keluarga mereka untuk meraihkan hari Christmas ini. Dan semestinya setiap wartawan sebelum turun untuk mengumpul cerita-cerita Christmas ini, kami akan memahami apakah situasi terkini di setiap daerah kerana dengan keadaan pandemik COVID-19 dengan prosedur operasi standard SOP yang telah ditetapkan, mungkin ada beberapa halangan untuk pergi ke luar bandar misalnya. Dan apa yang menarik, mereka ini menerima kami dengan tangan yang terbuka. Seperti pagi ini tinjauan di beberapa gereja di Kuching misalnya menepati keadaan ataupun upacara sembahyang itu dilaksanakan cukup mengikuti SOP yang telah ditetapkan. Hanya sebilangan penganut sahaja yang dibenarkan untuk menghadiri upacara pagi ini dan seterusnya mereka menggunakan sistem online. Aktiviti dipancarkan secara atas talian melalui saluran YouTube dan Facebook dan sebagainya, Najib. Bagaimana untuk kita memahami kerana setiap perayaan ini sudah pastilah mereka juga pulang ke kampung halaman. Ada mereka yang menetap di Kuching tapi juga pulang ke kawasan-kawasan yang sedikit ke dalam, jauh perjalanannya ke rumah panjang dan sebagainya. Bagaimana perjalanan mereka ini? Sebelum ini juga kita pernah bawakan laporan kan, bagaimana persiapan mereka untuk pulang kampung, untuk mematuhi SOP, mungkin juga kawasan-kawasan untuk mengelakkan daripada penularan COVID-19 dan sebagainya. Bagaimana laporan ini dikumpul dan juga cerita mereka itu kalau boleh dikongsikan? Yang sangat menarik sebenarnya, Najib, kerana kedudukan geografi di Sarawak ini kita perlu faham. Ada beberapa penduduk, sebilangan besar penduduk tinggal di kawasan yang perlu menggunakan laluan air, misalnya berada di Song, Kapit, mereka boleh menggunakan laluan laut ekspres, boat ekspres kita panggil dekat sini, dan juga laluan darat menggunakan bas yang seperti biasalah untuk menuju daripada utara ke selatan negeri Sarawak. Dan setiap ini dihubungkan dengan jalur perjalanan yang agak lama, agak panjang seperti Pen Borneo daripada Kuching ke Miri, seterusnya melalui sempadan Brunei untuk pergi ke Lawas Limbang. Dan saya sempat berhijrah seketika lah untuk berada di Sibu dan melihat bagaimana pasar sentral Sibu ini menjadi pusat pembelian barang mentah, misalnya daripada penduduk daripada Miri, Song yang perlu turun lebih awal 4 hari 5 hari, perlu turun lebih awal untuk membeli keperluan bahan mentah seperti daging dan ayam untuk dibawa ke kampung mereka di rumah-rumah panjang. Kerana apabila berada di sana, saya sempat bertanya kepada mereka kenapa perlu turun awal. Mungkin yang pertama adalah dengan keadaan cuaca air, kerana mereka perlu menempah awal ataupun melihat keadaan air itu bagaimana sebelum naik
bot ekspres. Jika elok airnya, jika tenang airnya, maka bolehlah berlayar dengan mudah untuk ke Sibu untuk membeli barang. Dan dalam masa itu juga ada segelintir rumah panjang yang belum ada akses elektrik yang cukup baik untuk menyimpan barang-barang mereka menggunakan mesin peti ais, dan mereka terpaksa menyimpan dalam kuantiti yang banyak dalam peti ais yang telah disediakan. Jadi itu antara situasi yang perlu dihadapi oleh penduduk di Sarawak yang fokus kepada kawasan pedalaman. Mereka perlu melalui tempoh perjalanan yang agak panjang untuk membeli persiapan-persiapan Christmas, terutama di rumah panjang, rumah-rumah yang perlu menggunakan laluan motosikal misalnya. Tidak ada kenderaan yang besar boleh menerusi ataupun menyelusuri perjalanan menuju ke kawasan kediaman mereka. Dan itu situasi yang biasa kita lihat di Sarawak. Kerana fokus sekarang ini dengan Perintah Kawalan Pergerakan sekarang ini, penduduk boleh bergerak ke bandar, dan beberapa kawasan adalah dibuka kepada orang luar, boleh masuk dengan keadaan kes COVID yang sedikit menurun. Ketua tuai rumah misalnya memberi arahan boleh digunakan mereka untuk balik ke rumah, tapi dengan syarat mereka ini mestilah daripada kawasan-kawasan yang tidak berisiko tinggi misalnya. Itu yang kita lihat, kerana kebanyakan mereka yang duduk di negeri Selangor ini tidak dapat pulang ke Sarawak. Macam rakan setugas kita ni, Kisah Nyambar juga tidak dapat pulang ke kampung untuk meraihkan sambutan Christmas dan sebagainya. Jadi rasa sedih dan sayu itu sudah pastilah ada. Adakah mereka yang berada di sana, keluarga di sana itu menceritakan bagaimana adakah berkumpulnya keluarga pada kali ini sederhana, lebih sedikit, tak ramai, dan juga kemeriahan itu berbezalah sudah pasti berbanding dengan tahun lalu. Adakah mereka kongsikan perkara ini? Ya, betul Najib. Seperti perayaan sebelumnya Aidilfitri, Christmas juga bagi keluarga yang meraihkan Christmas juga terpaksa, ada antara mereka yang terpaksa untuk tidak dapat bersama-sama meraihkan keluarga, seperti sahabat kita Yala Dixon. Dia tidak dapat nak balik ke Sarawak kerana mungkin atas faktor-faktor tertentu. Yang pertamanya adalah tempoh kuarantin yang agak panjang dan sangat-sangat mustahil untuk berada di rumah bersama dengan keluarga pada 25 hari bulan. Kerana mungkin atas kekangan kerja sebelumnya perlu menempah tiket terlebih awal ataupun ada penerbangan yang ditunda. Itu antara risiko yang perlu dihadapi oleh penganut agama Kristian untuk balik ke Sarawak. Antara lain, semasa saya berada di kampung Temasaan di Serian, Tebeduk, itu juga situasi yang dialami oleh mereka. Ada seorang ayah ini, anaknya bekerja sebagai seorang askar di Ipoh Perak dan lebih daripada setahun tidak pulang, dan kali ini dengan keadaan pandemik, dengan risiko yang perlu dihadapi, beliau memilih untuk tidak balik dan hanya menggunakan talian, panggilan atas talian, menggunakan Zoom, menggunakan WhatsApp untuk berhubung dengan keluarga dan juga beberapa keluarga yang lain. Dan pagi ini juga saya sempat bersama dengan keluarga di Kuching, yang isterinya orang Rusia dan suaminya lokal orang Sarawak, dan mereka ini berhubung dengan keluarga masing-masing menggunakan panggilan talian atas talian. Dan semenjak diperkenalkan sistem digital ataupun ekonomi digital di Sarawak ini, semakin ramai yang mula sedar kepentingan digital, dan ini antara manfaat yang digunakan. Dan kita boleh melihat bagaimana mereka ini sebenarnya memanfaatkan situasi terkini dengan menggunakan semua teknologi yang ada untuk memastikan semangat Christmas itu tetap diraihkan walau apa jua situasi, walaupun dengan tempoh pandemik ini tidak ada kurang ahli keluarga yang berada di rumah. Mereka ini percaya Christmas ini perlu tetap diraihkan dengan gembira, tidak boleh ada yang sedih-sedih, kerana semangat Christmas itu sendiri melambangkan bagaimana kesatuan dalam keluarga, bagaimana agama itu mengajar kita untuk sentiasa meraihkan kekurangan bersama-sama. Sebelum ini, tidak silap saya pernah berbual rakan setugas Syaf Syukri yang turut pernah meraihkan bersama kerana ahli keluarganya yang berbilang agama, ya. Dan juga kalau di Sarawak itu adalah satu perkara yang biasa kita dengar dalam kebanyakan keluarga mungkin. Bagaimana perbezaan ini dalam norma baharu juga mereka raihkan bersama-sama dengan berbeza anutan, tetapi untuk kita memahami bahawa inilah kemanisan dan juga keindahan budaya di Sarawak itu. Ya Najib, cukup indah sebenarnya. Walaupun saya dah 25 tahun tinggal di Sarawak, dan perkara itu tetap masih lagi bermain dalam isi hati ataupun dalam kelompok masyarakat di Sarawak ini, di mana apa-apa jua sambutan akan diraihkan bersama, walaupun dalam sebuah keluarga itu ada yang berbangsa Melayu, ada berbangsa Iban, ada yang Bidayuh, Melanau, Cina, sebagainya. Contoh di Temasaan itu, 4 rumah panjang tersebut tidak semuanya beragama Kristian. Ada yang Muslim, ada juga yang daripada luar negara yang tinggal di situ, yang berkahwin, kata Ketua Menteri Sarawak,
generasi hybrid. Maksudnya percampuran antara budaya, kaum dan bangsa, agama itu diraikan dalam satu rumpun yang sama, dan setiap kali pergi ke Rumah Panjang di Sarawak, anda akan melihat bagaimana satu kelompok kecil bangsa lain ataupun agama lain berada di kawasan tersebut meraikannya, termasuklah di kampung Temasaan Serian ini. Apabila saya tiba di sana, mereka menyediakan dengan elok, ini makanan untuk Muslim, dan acara-acara yang diadakan juga adalah satu acara yang boleh diraikan bersama oleh pelbagai kaum, dan kami masyarakat di sini memahami situasi tersebut kerana setiap perayaan adalah merujuk kepada bagaimana sesebuah kaum itu meraikannya, dan sifat menghormati itu sangat penting bagi memahami bagaimana perjalanan perayaan Hari Christmas misalnya diadakan, kerana kita tak boleh nak cakap perayaan hari ini ada minum-minuman, ada makanan yang kami tak boleh makan, kami tak boleh pergi. Tak, dekat sini kita boleh pergi, kita dengan atas dasar kita meraikan bersama pelbagai kaum itu, dan itu perkara yang menyatukanlah rakyat Sarawak saya nampak sehingga kini. Ya, itu antara keunikan dan juga perkara yang saya kira indah lah ya di setiap perayaan di Sarawak itu. Terima kasih Nuzul atas laporan tersebut. Nuzul telah pun hantar laporan ini, akan dimuatkan di laman web kami astroawan.com, dan juga setiap bulletin awan yang sudah pasti Awani Sarawak sendiri. Terima kasih Nuzul atas laporan tersebut. Okey, cerita kita akan berhenti seketika. Selepas ini kita ingin melihat ke Kelantan pula, kerana dikabarkan amaran untuk banjir gelombang ketiga sudah pun dikeluarkan. Apa ceritanya semasa selepas ini?